Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Ali Iskandar dan kita bersua lagi dalam Syariah Meja Bulat. Menurut statistik Jabatan Pendaftaran Negara menerusi laman web jpn.gov.my, setakat Februari 2020 terdapat 1,020 jumlah ataupun dapatan transaksi perkhidmatan kaunter Jabatan Pendaftaran Negara untuk urusan anak angkat. Ini bermakna prosedur pengambilan anak angkat semakin lama semakin sistematik. Namun begitu, dengan perkongsian pelbagai berita berkaitan dengan isu membabitkan anak angkat ini, ya, seperti jual beli bayi, penderaan anak angkat, termasuklah perebutan keluarga kandung dengan keluarga angkat ini, bagaimana rakyat Malaysia memahami situasi ini dan apa yang boleh kita lakukan dari sudut undang-undang dan juga dari perspektif Islam. Ikuti kami dalam Syariah Meja Bulat bercerita tentang anak angkat. Saya diambil untuk jadi anak angkat sejak lahir lagi. Saya dapat tahu yang saya ni anak angkat pada umur 9 tahun. Macam mana saya dapat tahu yang saya ni anak angkat? Sebenarnya daripada dekat sekolah. Saya dapat kad laporan pelajar. Dekat situ dia tulis hubungan dengan keluarga anak angkat. Jadi saya tertanya-tanyalah, anak angkat ni apa? Saya pun sendiri saya tak tahu anak angkat ni apa. Saya balik rumah, saya tanya kepada ibu angkat saya, apa tu anak angkat? Dia terus cakap dengan saya, kenapa kalau awak anak angkat, awak dah tak sayang mama ke? Bila ditanya balik soalan macam tu, saya terkejut. Cumanya saya tak boleh nak berfikir lagi sebab saya tak faham apa maksud anak angkat tu. Tapi selepas dah beberapa hari lepas tu, ibu angkat saya duduk bersama dengan ayah angkat saya, ceritakan apa tu anak angkat sebenarnya. Masa tu saya kecil, jadi saya tak boleh nak faham apa lagi walaupun diorang dah bagi tahu kat saya apa tu anak angkat. Jadi saya just buat macam biasa, macam tak ada apa-apa. Hubungan keluarga angkat saya dengan hubungan keluarga kandung saya sampai sekarang ni baik. Ada salah seorang daripada adik-beradik saya cuba untuk paksa saya terima keluarga kandung saya. Dia follow saya di media sosial, dia hantar mesej ke saya mengatakan yang saya ni dah lupa keluarga, saya ni malu untuk jadi anak angkat. Dan benda tu still berterusan. Semua mesej yang saya terima ni sebagai satu provokasi daripada diorang. Walaupun begitu, saya masih ingat yang mereka tu keluarga kandung saya. Macam mana sekalipun, saya masih ada pertalian darah dengan mereka. Cumanya akan ambil masa untuk saya cuba dan faham situasi yang saya kena hadapi. Okey, ini antara yang kita akan bincangkan dan bagaimana mengendalikan situasi sebegini. Ya, dilema seorang yang pula anak angkat dari segi dokumentasinya dan akhirnya bila dah besar, dah dewasa, dah tahu statusnya, tiba-tiba datang pula keluarga kandung ingin mendapatkan hak mereka katanya. Baik, sebelum itu kita nak cerita lebih lanjut. Di zaman teknologi moden ini dengan adanya media sosial, perkhidmatan untuk mendapatkan anak angkat seolah-olah menjadi semakin mudah. Jadi hari ini kita nak bersama dengan seorang yang pengendali laman Facebook yang bertajuk Mencari Anak Angkat, dan beliau ni dalam kata lain bertanggungjawab untuk membantu keluarga ataupun pasangan yang inginkan anak, ya, tidak memperoleh zuriat, inginkan anak angkat, dan memudahkan ataupun mudah cara untuk mereka mendapatkan anak angkat. Saya perkenalkan tetamu kita pada malam ini. Yang pertama, Puan Nur Khairunisa Cik Hashim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak sudi datang, ya, dalam situasi kita yang agak tidak menentu ni. Terima kasih banyak-banyak. Okey, saya panggil Nisa, ya. Ya, Puan Nisa. Puan Nisa mengendalikan Facebook group, tapi inilah private group mencari anak angkat. Ya. Okey, bagaimana tercetusnya inisiatif untuk mengendalikan Facebook page ni? Okey, macam kita sebelum ni pun dah ada grup ni. Tapi bukan saya yang buat.
admin lain buat. Tapi admin tu serah bagi dekat saya grup tu. So handle kan saya handle dalam WhatsApp saja. Tapi yang ni grup yang ketiga sebelum dia kena hack grup kami. Sebab itulah saya macam nak tolong. Sekarang ni saya tengok ramai family angkat yang kena tipu dengan scammer kan. Sebab tu saya buat grup ni. Okey. Untuk bagi tahu lah. Dalam tu saya selalu update. Jangan bagi duit. Okey. Maknanya walaupun dengan admin grup angkat lain. Walaupun dengan grup angkat lain. Ya. Okey, bermakna Puan Nisa menjadi orang tengah antara dalam grup ni diistilah sebagai biomom Ya. Biomom kepada bakal keluarga angkat tu. Ya. Tanpa sebarang bayaran. Tanpa sebarang bayaran. Wah. Saya buat ikhlas kerana Allah Taala. Okey, setakat ni berapa pasangan dah dibantu? Kalau campur daripada tahun 2014 sampai ni ada dalam 20 lebih macam tu. 20 lebih. Tak ramai lah. Tak ramai lah. Okey, tadi disebutkan tentang grup di hack ya, akaunnya di hack. Ya. Siapa yang hack tu sebenarnya? Dan kenapa pihak ni hack satu Facebook akaun yang sangat-sangat murni ni? Sebab grup kami ni, grup MMA ni, MBA ni, jenis tak ambil deposit. Okey. Setengah grup tu akan ambil deposit dulu dalam 10%. Minta tanggung, makan minum. Okay. Macam saya, admin grup tu, memang saya beritahu saya tak akan ambil. Kalau nak bioma nak cari family angkat pun, saya suruh cari admin lain. Oh, suruh cari admin lain? Kalau yang main duit tu saya tak mau handle. Oh, maknanya ada juga biomom yang nak duit juga? Ada. Okey, jadi kalau dia pergi kepada Puan Nisa dan melalui grup ni, tidak dilayan? Ya, saya tak layan. Okey, jadi ini semua transaksi secara percuma saja? Ya. Secara ikhlas? Alhamdulillah, dan 20 pasangan, 20 keluarga telah pun dibantu. Okey, misal kata saya salah seorang ataupun seorang itu ingin mendapatkan anak angkat dan kemudian dia masuk ke dalam grup ini, MAA ni, apa prosedur atau prosesnya? Macam grup saya ni mudah je. Kalau ada biomam, saya tengok syarat-syarat dia. Macam tanggung kos hospital, salin kan. Lepas tu sagu hati, segala hati. Yang tanggung tu siapa? Family angkat. Family angkat. Okey. Tanggung kos hospital selalu macam tak setaram ni family tak tahu. Family tak tahu kos swasta kan mahal. Lepas tu family angkat kena tanggung sagu hati, segala hati. Saya ambil, saya iklan dalam grup WhatsApp. Tanya siapa yang nak, WhatsApp saya. Bermakna diiklankan dulu biomom ini? Ya. Kemudian tapi dirahsiakanlah siapa biomam tu. Okey. Saya tak beritahu. Okey, kemudian misalkan ada pasangan ni nakkan anak angkat menerusi biomom ini, segala urusan tu melalui saya. Saya tanya dulu kalau minat, WhatsApp saya kalau dah okey apa, saya pass nombor biomam tu dekat family angkat untuk berhubung sendirilah. Kalau settle lah saya punya urusan tu. Okey, maknanya bila maknanya sebagai orang tengah kemudian dah ada hubungan antara kedua-duanya, selesai. Saya akan pass nombor, saya tak rahsia antara satu sama lain. Tak ambil tahu lah tak ambil tu. tahu, saya tak minta. Cuma kadang-kadang ada yang WhatsApp tanya macam mana, saya bagi tahulah. Okey. Apa nasihat yang diberikan kepada biomom dan juga kepada keluarga angkat ni? Nasihat yang biasanya diberitahu, sebab kadang-kadang ialah mereka ni biomom ni kadang-kadang nak duit kan ya. Saya pesan dekat family angkat ikut syarat yang dah kita bagi tu kan. Duit jangan duk ambil lagi. Okey. Kalau dengan saya pun kadang biomom tu dengan saya cakap lain, dengan family angkat cakap lain. Okey. Dengan saya tak mau duit lagi. Dengan family angkat nak duit. Lepas tu nanti WhatsApp saya komplain lah, saya kau buat macam ni. Okey. Lepas tu ikutlah. Maknanya depan dengan Nisa dia kata okey. Okey, tiba-tiba bila berhubung dengan keluarga angkat lain pula jadinya. Lain pula jadi. Okey, jadi selepas apabila dilepaskan kepada pasangan keluarga angkat atau bakal keluarga dengan biomom itu, maknanya tak campur urusan mereka ke, ataupun kadang-kadang kata janji tak perlu bayar sekian-sekian, tiba-tiba kena bayar, adakah mereka kembali, terutamanya pasangan ni kembali kepada Nisa dan membuat aduan? Tak lah. Tak dah? Kalau macam biomam tu minta duit, saya kata tinggal dah biomam tu. Tak payah duit ambil dah. Maknanya tu atas budi bicara keluarga tu. Sebab saya tak mau main duit, sebab kalau main duit macam pemandangan
baby kan, manusia kan. Tak mau tu salah kan. Baik, okey. Seorang yang sangat bertanggungjawab. Okey, sambil-sambil kita bersembang ni, kita nak bersama dengan seorang selebriti yang baru saja bergelar papa angkat ni, mendapat seorang anak angkat yang sangatlah comel dah dikongsi gambar anaknya di laman sosial beliau. Hafiz Hamidun di talian video sekarang. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Papa Hafiz. Terima kasih banyak-banyak sudi bersama dengan kami di lewat malam ni. Kabarnya anak-anak ada dengan kakak ya? Sekarang dengan family lah. Dengan family. Okey, baik. Kalau boleh kongsikan dengan kami, apa yang buatkan Hafiz ingin mendapatkan anak angkat ini? Sebenarnya saya punya niat utama tu sebenarnya memang dah lama fikirlah, tapi tidaklah kata saya betul-betul macam usaha cari dalam Facebook, tak ada macam tu. Tapi bila satu hari tu saya rasa macam okey, saya rasa nak tunggu, ialah semungkin ramai yang tahu sebelum kita berkahwin, kemudian tak ada jodoh yang lama. Kemudian saya fikir dengan usia saya yang dah saya pun dah masuk 36 tahun ni, so saya kata mungkin banyak orang kata ruang dan juga rezeki yang boleh saya kongsikan kalau ada seorang yang bikin anak angkat. Istilahnya macam tu lah. Okey. Baik, setakat ni fasa di mana? Sebab prosesnya perlu dilalui beberapa fasa kan? Sekarang ni fasa apa ni Hafiz? Saya dah habis dah semua. Maksudnya saya dah ambil dah buat prospek pendaftaran di JKM pun sudah. Okey. Saya pun dah dapat borang 13, iaitu borang kebenaran daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat selaku penjaga lah. Baik. So sekarang menunggu tempoh 2 tahun untuk betul-betul dapat sijil pengangkatan. Ni sekarang ni bapa de facto lah kiranya. Saya rasa itulah istilahnya yang paling tepat. Okey. Sebagai seorang bapa angkat dan melihat pelbagai isu yang melanda keluarga angkat ini dan sebagainya, bagaimana hubungan dengan keluarga kandung? Saya mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada third party, pihak ketiga, supaya saya ada akses kepada family tersebut dan pada saya pihak ketiga yang menguruskan tu akan ada akses kepada ibu kandung. Tapi pada saya sementara kita dalam proses penjagaan ni, kalau boleh tak nak ada campur tangan yang daripada pihak-pihak yang lain lah. Tapi pada saya tetap berpendirian bahawa kalau ibu kandung kemungkinan, saya rasa mungkin tak tahu, tetapi kalau kemungkinan ibu kandungnya tahu, tapi sebab kita dah ada dokumentasi dan sebagainya, itu pada saya tak menjadi isu sangat. Dan difahamkan anak andanya dah ada Instagram sendiri. Apa tujuan diwujudkan itu? Ada yang mengatakan ni sebab selebriti ni ini konten ni, komen sikit Hafiz. Itulah saya kata bukan tujuan nak jadikan konten apa semua kan. Tapi sebenarnya satu je matlamat. Ada orang tanya juga, lebih baik jaga anak sendiri. Ni dah macam ikut trend orang sana ambil anak ini pun awak. Pada saya, lebih baik kalau kita tengok dari sudut yang lain. Kalau kita tahu kenapa pengangkatan itu terjadi, ada banyak cerita. Maksudnya ada yang newborn, ada yang ditinggalkan, ada yang abandon. Tapi itulah sebenarnya awareness yang kalau boleh pada saya, kalau orang lain yang saya tengok rata-rata mungkin 90% setuju dan happy. Pada saya lebih penting ialah kita nak wujudkan satu suasana bahawa masyarakat kena faham tujuan kita ambil anak angkat ni bukan hanya untuk kita paparkan kat media sosial, tapi sebenarnya kita nak berkongsi bahawa mereka juga akan dapat hidup yang sama dengan orang yang lain, dan
dan memberi kesedaran kepada ramai orang lain supaya tak jadikan anak tu sebagai benda yang disisirkan. Baik. Sebab ramai yang ada orang yang dah berkahwin lama misalnya, tak ada anak, begitu nak mempunyai anak. Saya pernah berkahwin, saya sekarang walaupun hidup single, saya ada family. Saya pun ada naluri nak ada family, anak dan sebagainya. So saya anggap benda tu di situlah. Ya, baik. Soalan terakhir, berapa lama ambil masa untuk dapatkan nama Hamdi itu? Ia ada masa lebih kurang 1 jam je. Oh, okey. Sebab saya dapat panggilan daripada pihak yang ketiga tu pukul 9 malam. Pukul 10 macam tu saya bagi nama lah. Sebab esok pagi tu saya nak terus didaftarkan di Jabatan Pendaftaran Negara. Tapi Hamdi tu pada saya dari makna pun asalkan makna pun elok. Dari segi senang nak sebut. Macam tu lah. Ya, baik. Kita doakan terbaik, semoga anak terus dikurniakan kesihatan, menjadi anak yang soleh kepada papanya ya. InsyaAllah. Ya, terima kasih banyak Hafiz. Ya, Assalamualaikum. Hafiz Hamidun bersama kita. Jadi anda boleh ikuti perkembangan anaknya Hamdi Hafiz Hamidun ya melalui akaun media sosialnya, dan kita doakan terbaik untuk bapa angkat ini. Baik, ini gambar-gambar yang comel. Okey, kembali kepada Puan Nisa. Ada tak diberikan atau ditanyakan oleh keluarga ini tentang proses atau prosedur nak ambil anak angkat dan sebagainya? Bukan setakat dah jumpa biomam kemudian urus sendiri. Ada tak dikongsikan tentang undang-undang dan sebagainya? Ada. Bagaimana Puan lakukan? Saya memang dah buat step copy paste dalam grup. Okey. Sebab kalau tengok dalam Facebook saya pun, saya dah siap buat slide untuk bagi dekat family angkat yang lain lah, untuk check kan kalau ada yang kena tambah, bagi tahu je. Okey. Namanya memang diberikan dengan lunas yang betul lah, lunas undang-undang yang betul. Ikut step prosedur yang betul. Baik. Okey. Ini kira macam kerja ikhlas, kerja amal lah. Okey, baik, kita doakan yang terbaik juga. Terima kasih banyak sudi bersama kami. Dan kalau nak menyertai grup ini ataupun ingin mendapatkan maklumat, kena join grup dulu lah ya. Kena join grup dulu. Ya, okey, baik. Dan kalau boleh admin lain tu janganlah ambil kesempatan, sebab ini kerja amal ya, kerja ikhlas daripada Puan Khairunisa. Anda boleh ikuti di Facebook Mencari Anak Angkat. Yang gambar baby tu ya? Yang gambar baby tu, itulah dia. Okey, private group. Terima kasih banyak Puan Nur Khairunisa Syekh Hashim, admin atau pengendali untuk Facebook account Mencari Anak Angkat. Kita nak berehat seketika. Selepas ini kita nak fahami lebih lanjut tata cara dari JKM ke JPN, dan kemudian apa yang perlu kita tahu tentang hak seorang yang bergelar anak angkat. Semuanya dalam Syariah Meja Bulat. Okey, kembali dalam Syariah Meja Bulat, dan sebelum itu kami ingin ala-alukan juga soalan atau pertanyaan, kemusykilan daripada anda. Boleh hubungi kami di talian 0377261603 ataupun menerusi pertanyaan di Facebook. Ya, hari ini kita buka 2, satu di Facebook, satu di talian. Anda hubungi kami secara terus-menerus sepanjang siaran ini untuk bertanyakan soalan tentang anak angkat. Saya bersama dengan tetamu berikutnya, Tuan Musa Awang, Presiden Persatuan Peguam Syariah Malaysia. Assalamualaikum Tuan Musa. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudi bersama kami. Dan di sebelah kiri saya ialah Encik Arfan Sulaiman. Beliau ialah pengarah bahagian kanak-kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudi bersama kami. Sama-sama. Okey, saya nak tanya kepada Encik Arfan dahululah. Ini antara perkara-perkara yang harus diketahui oleh seorang ataupun satu pasangan sebelum mendapatkan anak yang diambil sebagai anak angkat. Langkah pertama sekali apa? Selepas selepas dipertemukan dengan kalau menggunakan social media seperti Facebook account tadi tu, dah ada biomam dan sebagainya. Kemudian dah dapat anak tu, apa mula-mula perlu lakukan? Okey. Selepas kanak-kanak tu diambil dibuat dalam jagaan seseorang ibu bapa angkat ataupun pasangan angkat ni, tindakan yang harus diambil oleh mereka adalah memaklumkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sebab perkara ini ada termaktub di dalam akta di bawah Seksyen 35 Akta Kanak-Kanak 2001, menghendaki mana-mana orang yang mengambil dalam jagaannya mana-mana kanak-kanak hendaklah memaklumkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi kalau tidak memaklumkan pengambilan itu adalah menjadi satu kesalahan. Dan itu first step lah, langkah pertama yang harus dilakukan oleh
pasangan tersebut. Berapa cepat perlu dimaklumkan kepada pihak jabatan? Kalau mengikut di dalam peruntukan akta itu, hendaklah dalam tempoh 10 hari pengambilan itu, Okey. pasangan itu hendaklah memaklumkan kepada kita. Sebab apa? Sebab nanti pegawai kita akan membuat siasatan kesesuaian penjagaan Okey. kepada pasangan tersebut dengan kanak-kanak tersebut. Dan selepas siasatan kita buat, barulah kita mengeluarkan satu perintah oleh pelindung membenarkan kanak-kanak itu dijaga oleh pasangan tersebut. Okey. Makna dia kita memberi kuasa kepada pasangan itu untuk menjaga kanak-kanak tersebut. Sebab kalau dia mengambil saja dan okeylah dia ambil daripada biomam ke daripada mana-mana ke, dia tak ada punca kuasa, dia tak ada kuasa untuk menjaga kanak-kanak tersebut. Baik. Dia bukan adalah penjaga yang sah. Jadi untuk menjadikan dia sebagai penjaga yang sah, dia hendak memaklumkan kepada kita. Di bawah Seksyen 35 memperuntukkan. Okey. Dan pelindung dengan apabila mendapati sesuai dan berpuas hati dengan keadaan penjagaan, dengan environment persekitaran, dengan aspek sosialnya, dan pelindung akan mengeluarkan satu perintah, surat kebenaran untuk pasangan tersebut menjaga kanak-kanak itu. Okey. Misal kata bila disebutkan dalam tempoh 10 hari itu kena maklum kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Misal kata seorang tu bolehkah memaklumkan sebelum anak itu lahir ataupun diserahkan? Dia ada dua situasi. Kalau dia memaklumkan sebelum anak itu diserahkan pun boleh. Maknanya dia kita boleh membuat persediaan siasatan kesesuaian. Itu tak jadi masalah. Dan kita dalam situasi yang macam mana pun kita kena membantu pasangan yang bersedia untuk mengambil jagaan kanak-kanak ini. Tapi dalam konteks ialah kalau kita kata nanti dia menjaga dan dia tidak bersesuaian untuk menjaga kanak-kanak tersebut. Saya rasa lebih baik kita maklumkan awal daripada bila dia dah ambil. Kan? Bila kita siasat tak sesuai dengan persekitarannya, dengan ini semua. Budaya Malaysia ni kalau you dah ambil, jaga, dah jatuh hati. Ya, betul. Nak menyerahkan balik itu adalah satu isu. Dan dia tak ada masalah memaklumkan terlebih dahulu sebelum pengambilan dan ataupun setelah mengambil dalam tempoh 10 hari maklumkan kepada kita. Okey. Baik. Tuan Musa, dari sudut perundangan, apa antara kes-kes yang berkait yang kita tahu bila kita baca di Dada Akhbar ataupun menerusi paparan berita tentang penderaan, tentang pengabaian, kemudian ada sindiket jual bayi dan sebagainya. Apa di antara perkara yang boleh kita tahu bila bercakap tentang proses ataupun prosedur pengambilan anak angkat ni? Dia bila seorang tu ambil anak angkat, yang utamanya dia perlu maklumkan ataupun daftarkan ke Jabatan Pendaftaran Negara. Dan kalau ikut Akta 253 tu, Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952, ibu bapa yang ambil anak angkat ni dia diberi tempoh 2 tahun daripada tarikh dia ambil tu untuk dia laporkan, daftarkan ke JPN. Dan kalau katakan tempoh tu tak sampai lagi 2 tahun, maksudnya file tu akan ada dulu dekat JPN. Okey. So bila dah sampai 2 tahun tempoh, dan barulah JPN akan keluarkan sijil pengangkatan. Dan cuma bila berlaku beberapa kes tu, kadang-kadang bila ibu bapa angkat ni dia dah serah anak, dia minta balik. Ibu bapa kandung? Ibu bapa kandung. Okey. Dia minta, dia serah anak angkat tu dan tiba-tiba dia minta balik anak tu. Dan kalau situasi ini berlaku bila dibawa ke mahkamah, dia sebenarnya mahkamah bila kalau sebut ibu bapa ataupun anak yang melibatkan orang Islam, so dia akan pergi ke mahkamah syariah lah. Okey. Dan biasa mahkamah dia akan tengok sama ada anak tu dah didaftarkan sebagai anak angkat ataupun belum. Okey. So kalau dah ada sijil pengangkatan, dia isunya lain. Sebab dia akan jadi bidang kuasa lain. Okey, kita akan bincang lebih lanjut sebab itu pun berdasarkan kes yang kita bawakan di awal siaran tadi. Cik Arfan, kita ada pemanggil ni yang bertanya tentang status anaknya di talian. Hello, Assalamualaikum. Hello, Cik Muhammad. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan soalannya. Okey. Soalannya, dah berkahwin, saya dah kahwin lama, dah 20 lebih tahun. Okey. Saya ada anak sendiri 2 orang. So
2 tahun lepas dapat satu ibu ni yang dia dah mengandung tanpa berkahwin. Okey. Dia tak mau anak tu. So dia cakap dia nak bagi. So saya ambil anak angkat tu. Masalah dia mak dia tu bukan warga negara, tanpa pas perawat, tak ada visa, tak ada apa. Pendatang tanpa izin. Ya, betul. Baik. So dia dah bagi, dia dah sign surat, dia dah cap jari, apa semua dah bagi. So dia dah bagi full, dia memang tak nak anak tu semua langsung. And then anak-anak tu has been with me. Diorang tu kembar, it's actually twin. Okay, so they have been with me for the past 2 years. Bulan 6 tahun ni dah 2 tahun dah. Okey. Tapi bila saya pergi ke KKM, diorang hantar saya pergi ke JPN. JPN cakap dia nak kena pergi sana. Dan sana cakap dia nak kena pergi dapatkan lawyer. So it has been pergi balik dah 2 tahun lah. Benda tu tak ada apa lagi. So sekarang diorang still bukan warga negara dan still bukan anak saya lagi. Saya tak dapat apa-apa documentation yang diorang ni anak-anak saya lagi. Tidak ada sebarang dokumentasi langsung setakat ni? Tak ada. Okey. Sekarang ni diorang ada surat anak tapi bukan taraf warga negara, bukan. Okey, baik. Kita dengarkan pandangannya. Okey, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Okey, Cik Arfan. Okey. Rasanya ini ramai yang berhadapan situasi macam ni ya. Ya. Sebab tu tadi awal-awal tadi saya katakan Seksyen 35 tu penting. Bila kita mengambil mana-mana orang, kita maklumkan pada kita, pada JKM, so JKM akan monitor kes ini untuk tempoh 2 tahun dalam jagaan sebelum dibuat proses pengangkatan. Kalau dah jaga 2 tahun, lepas tu baru datang dekat kita kena mula dari kosong. Okey. Kena tunggu 2 tahun lagi. Dah jadi 4 tahun. Maknanya dia masih belum ada CJ pengangkatan itu. Proses pengangkatan itu tidak boleh dibuat. Ini yang kita nak umum mengetahui bahawa peruntukan itu diadakan untuk tujuan kita buat pemantauan itu. Dalam tempoh 2 tahun itu pegawai JKM akan membuat selian, akan buat siasatan untuk memastikan jagaan itu sempurna atau tidak. Okay. Kalau dah jaga 4 tahun, banyak kes macam ni berlaku yang datang apabila anak dia nak masuk sekolah dah. Baru nak datang sebab tak boleh daftar sekolah. Sebab CJ pengangkatan tak ada. Kan? Baru nak mula. Jadi ini isu yang besar sebenarnya. Okay. So, maknanya dia kena laporkan kepada kita lebih awal selepas saja pengambilan. Isu yang kedua, sebelum saya lupa. Isu yang kedua tadi berkenaan dengan kewarganegaraan. Pengangkatan dan kewarganegaraan adalah 2 perkara yang berbeza. Walaupun isu ini adalah isu jabatan pendaftaran sebenarnya. Tetapi you boleh mengangkat mana-mana kanak-kanak, tetapi kewarganegaraan adalah hak negara, keistimewaan negara untuk menganugerahkan kewarganegaraan itu atau tidak. Jadi maknanya bila you selesaikan pengangkatan, baru you boleh buat permohonan kewarganegaraan kepada KDN. Okey, bermakna kena menerusi JKM dahulu? Ya, Seksyen 35 itu. Itu kemudian sebab sekarang ni isu yang timbul ni disebabkan kewarganegaraan tidak adakah ataupun macam mana sekarang? Isu yang timbul ni nak mendapatkan pengangkatan tu dulu. Okey. Bila nak dapatkan pengangkatan, kita kena buat laporan, kita kena buat selian. Sebab nanti JPN akan minta laporan daripada kita. Laporan selian 2 tahun. Macam mana kita nak sediakan laporan selian 2 tahun padahal baru 2 minggu melaporkan kepada proses yang mudah bila pendaftaran pengangkatan ni. Keutamaan dia, JPN dia akan lihat ada tak keizinan daripada ibu bapa bapa angkat. Ibu bapa kandung. Biasanya JPN dia akan minta satu surat akuan bersumpah yang ditandatangani oleh ibu bapa kandung. So masalahnya kalau kata kita dah jaga lama dan 3-4 tahun baru nak daftar, so ibu bapa kandung kita tak tahu kat mana dah nak cari. So yang tu bila pergi kepada JKM akan cuba tolonglah selesaikan masalah-masalah itu, macam mana nak selesaikan dari segi pendaftaran dan sebagainya. So itu yang masalah yang banyak berlaku. Okey, kita akan sambung lagi perbincangan ini. Sebentar dulu kami nak kongsi kepada anda. Ini antara lawatan yang kami buat menerusi wartawan kami di Pejabat Pendaftaran Negara di Putrajaya, dan apa proses yang perlu dilalui sekiranya ingin mendapatkan atau mendaftar anak angkat. Saksikan.
kini bersama dengan Puan Siti Maslinda Mardi, Pengarah Bahagian Kelahiran, Kematian dan Anak Angkat Jabatan Pendaftaran Negara. Assalamualaikum Puan, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami. Okey, saya nak tanya, selepas proses di Jabatan Kebajikan Masyarakat selesai, apakah bidang kuasa JPN berkaitan dengan pendaftaran pengangkatan de facto? Okey, terima kasih ya Alia. Jabatan Pendaftaran Negara mendaftarkan pengangkatan. So kalau bagi pengangkatan de facto, maknanya selepas selesai tempoh jagaan 2 tahun, ibu bapa angkat akan datang ke JPN untuk mendaftarkan pengangkatan tersebut. Apabila ibu bapa angkat ni datang, kita akan pertamanya mereka akan dapatkan nombor di kaunter pendaftaran. Okey, bagi untuk pendaftaran pengangkatan, pertamanya ibu bapa angkat perlulah membawa set dokumen yang telah dibekalkan kepada mereka sebelum ini dengan membawa dokumen-dokumen asal beserta salinan seperti sijil kelahiran asal kanak-kanak yang ingin dianak angkatkan, kad pengenalan ibu bapa angkat, sijil perkahwinan ibu bapa angkat dan dokumen asal yang dikemukakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. So sekiranya ada, ibu bapa angkat akan datang ke kaunter ini untuk mendapatkan nombor untuk kita buka fail pendaftaran pengangkatan tersebut. Boleh saya dapatkan nombor giliran? Okey, terima kasih. Ini untuk pendaftaran pengangkatan de facto. So ini untuk prosedur dia. Tadi pegawai tadi dah semak dokumen permohonan. Jadi bersama ni disertakan satunya rujukan fail permohonan. Jadi kalau kata ada pertanyaan dan sebagainya, boleh menggunakan nombor rujukan ini untuk buat pertanyaan. Dan ini adalah tarikh proceeding di mana ibu bapa angkat dan anak angkat perlu hadir ke JPN untuk sesi temu duka. Selepas proceeding, apakah langkah yang seterusnya? Okey, selepas prosiding dijalankan di JPN, bagi kes-kes tertentu kami juga memerlukan laporan sosial daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi apabila keduanya telah selesai, prosiding selesai dan laporan sosial juga telah diperolehi, selepas itu barulah pertimbangan dan keputusan pendaftaran pengangkatan akan dibuat. Dan ibu bapa angkat akan dimaklumkan secara bersurat mengenai keputusan pendaftaran pengangkatan tersebut. Fee pendaftaran untuk pengangkatan de facto hanyalah RM30 sahaja. Itu pun sekiranya permohonan pendaftaran pengangkatan tersebut diluluskan. Sekiranya permohonan pendaftaran tidak diluluskan, tiada sebarang bayaran yang dikenakan kepada pemohon. Selepas itu, adakah proses itu selesai? Apabila ibu bapa angkat telah dikeluarkan sijil pengangkatan, ini bermakna ibu bapa angkat merupakan penjaga yang sah kepada anak angkat tersebut dan pendaftaran pengangkatan selesai. Bermakna mereka menjadi ibu bapa angkat secara rasminya. Betul. Okey, nampak sedikit mudah tapi kena ikut proses dan prosedur je. Okey, akhir sekali Tuan Cik Arfan. Jadi kepada mereka yang menghadapi masalah dan setelah sekian lama bertahun-tahun ini, apa yang adakah mereka perlu start daripada zero ke ataupun ada cara itu yang boleh memudahkan situasi mereka ni? Apa yang boleh saya cadangkan adalah kalau mana-mana pasangan lah yang berhadapan dengan isu macam ni, come forward lah, datang ke jabatan kita. Dan sebab saya tak boleh kata ada nak dipermudahkan atau tidak. Kita kena tengok situasi kes. Okey. Sebab setiap kes tu berbeza-beza dia punya senario dia dan kita punya pegawai di semua pejabat kebajikan masyarakat daerah akan bantu berdasarkan kepada situasi kes itu. Dan mana-mana pasangan lah kalau yang dah ambil 4 tahun, 5 tahun dah menjaga, come forward. Maklumkan kepada kita untuk kita betulkan prosesnya. Baik. Bagi memudahkan sijil pengangkatan itu dapat dikeluarkan. Ini saya punya saranan. Okey, dan maknanya ruang tu masih lagi ada ya, untuk dibantu. Baik. Terima kasih banyak Cik Arfan sudi bersama kami ya, Cik Arfan Sulaiman, Pengarah Bahagian Kanak-kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sebenarnya maklumat ni ada di portal JKM, JPN dan banyak maklumat anda boleh perolehi. Cuma nak ikut tak nak ikut saja, itu paling penting ya. Okey, Tuan Musa tunggu dulu ya. Sebab kita nak bincang lebih lanjut tentang isu kes terutamanya yang membaikkan keluarga kandung tiba-tiba datang nak menuntut hak ke atas anak-anak yang telah dilepaskan sebagai anak angkat tu. Selepas ini dalam Syarah Minggu Bulan.
cabaran yang saya paling kena terima ialah sijil lahir saya. Sijil lahir saya merupakan sijil lahir anak angkat. Dan kalau orang pertama kali nampak sijil tu, orang akan terus ejek lah. Orang cakap, kenapa sijil awak ni lain? Benda tu yang paling berat lah untuk saya sebab kalau masa sekolah, semua orang kita akan minta sijil. Jadi macam setiap kali kalau cikgu minta sijil, saya akan sorok-sorok belakang sijil orang lain. Cabaran yang saya rasa satu lagi ialah nama saya, sebab nama saya tiada benti dan banyak orang tertanya-tanya kenapa nama tak ada benti. Kadang-kadang ada orang tanya, oh ni sebab JPN terlupa letak benti ke? So saya iyakan je. Kadang-kadang ada juga yang tanya, awak ni anak luar nikah ke? Sebab benti kan tak ada. Bukan tu je lah, sampaikan ke JPN sendiri, saya nak register IC baru. Dia orang macam layan saya, boleh cakap dengan saya, kau tolong buat kejap. Aku tak tahulah macam mana nak buat macam mana nak buat IC anak angkat ni. Banyaklah benda yang saya kena dengar, kena hadap sepanjang saya membesar dengan status ni. Dan itu dilema yang melanda seorang individu yang berhadapan dengan situasi ini apabila bergelar anak angkat dengan stigma yang terpaksa ditanggungnya, kemudian ahli keluarga kandung tiba-tiba muncul dan bertanyakan tentang tak ingat ke mak ayah dan sebagainya. Okey, saya bersama seorang lagi tetamu di sebelah kiri saya, Al-Fadhil Ustaz Rozi Rajab, pendakwah tidak asing lagi Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudi bersama kami. Saya sihat. Terima kasih sudi menjemput lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, sebelum saya bersama Ustaz nak tanya pada Tuan Musa. Tuan Musa, ini antara isu lah selain daripada penderaan, selain daripada sindiket jual bayi sebagainya. Yang ini tidak banyak diperkatakan. Cuma baru-baru ni ada kes yang nak rebut kembali anak anak angkat ibu kandung ni nak dapatkan. Jadi ini kes yang kami jumpa. Tiba-tiba dalam diam datang mesej di media sosialnya, di akaun media sosialnya, kata tak ingat ke mak ayah dan sebagainya. Nanti kalau kahwin nak cari ayah juga, ayah kandung juga nak jadi wali dan sebagainya. Jadi dari sudut perundangan bagaimana situasi begini? Dia dari sudut perundangan, kalau kita lihat kes-kes di mahkamah syariah tu, dia akan tengok status satu, dia akan tengok status anak tu. Kalau anak tu anak tak yang apa ni tak sataraf, dia situasi dia akan jadi lain, akan jadi berlainan lah. So kalau anak tu anak yang sataraf, cuma dari segi perundangan kalau ikut pengangkatan anak ni, kita akan lihat sama ada anak tu dah didaftarkan di bawah akta pengangkatan pendaftaran pengangkatan 1952 tu ataupun tak. Kalau katakan dah didaftarkan, dah dikeluarkan sijil pengangkatan, so mahkamah syariah dia tidak ada bidang kuasa lagi. Okey. Sebab yang tu dia perlu segala tanggungjawab berkaitan dengan hadanah, kustodi, berkaitan dengan nafkah, itu dah terletak di bawah ibu bapa angkat tu tadi. Okay. Bukan bawah ibu bapa kandung lagi dah. Tapi kalau katakan belum lagi didaftarkan, mereka cuma ambil aja anak tu, tak buat apa-apa. Dan dalam keadaan tertentu ibu bapa kandung nak minta balik, so dia boleh filekan tuntutan di mahkamah syariah. So di situ mahkamah akan lihat dari segi kelayakan, dari segi hubungan tu, dia akan ikut proses biasa macam anak sendirilah. Tapi anak sendiri tapi yang dijaga oleh orang lain. Dijaga oleh orang lain. Cuma bila dibawa ke mahkamah ni, bukan faktor itu saja mahkamah tengok. Mahkamah juga akan lihat dari segi kebajikan. Kebajikan anak. Kalau katakan 7 tahun ibu bapa angkat jaga, tiba-tiba ibu bapa kandung nak minta balik, dengan keadaan anak tu memang dah segar bugar, selesa kan. Masalah dia terjaga dengan ibu bapa angkat. So kemungkinan mahkamah akan kekalkan hak jagaan tu pada ibu bapa angkat walaupun ibu bapa kandung nak minta balik. Okey. Bermakna kalau maknanya proses pengangkatan tu segala dokumentasi sempurna, keluarga kandung dah itu tak boleh. Sebab kalau ikut Akta 253 itu memang totally bawah
ibu bapa angkat. Kecuali ada satu perintah daripada Mahkamah Sivil yang membatalkan sijil pengangkatan tu. Okey. Yang itu dia ada satu proses yang lain yang perlu dipohon di Mahkamah Sivil berdasarkan kepada Akta 253 itu tadi. Akta pendaftaran pengangkatan tu. Baik. Ustaz Rozi, kita nak bercakap juga dari perspektif Islam tentang situasi anak angkat dalam keluarga ni kan. Tentang mahram, tentang wali dan sebagainya. Apa antara perkara yang boleh kita sebutkan bila bercakap tentang anak angkat ni? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Edi, Tuan Musa dan sedang menonton Syariah Meja Bulat yang dikasihi sekalian. Dalam membincangkan persoalan tadi tentang wali, mahram dan sebagainya, kita kena melihat daripada sudut syarak fiqh itu sendiri. Dan kita tak boleh mudah-mudah sebut ni fiqh cakap macam ni. Dia kena lihat undang-undang yang sedang berkuat kuasa. Ya. Sebab itu kalau kita sebut tentang mahram, anak angkat ni dia memang batasan auratnya dengan ayah ibu angkat seperti orang ajnabi kecuali. Ada tu. Apabila anak angkat tadi tu memenuhi beberapa syarat. Pertama, dia ada ibu susuan. Jadi ada ibu yang menyusu dia. Nombor 2, susu tu sendiri. Susu tu mesti disusukan dengan 5 kali kenyang. Kita jawab umum orang awam kita faham fiqh ikut mazhab Syafi'i. Okey. Dan yang ketiga, anak yang disusukan tu dia belum lagi mencapai 2 tahun. Jika cukup yang ini, jadilah dia mahram kepada ibu susuannya dan juga ayah susuan. Ayah tu tak bagi susu Abang Ili. Mak tu yang bagi susu. Setengah orang dia buat lawak kat situ kan. Dia kena faham ayah susuan itu adalah suami kepada wanita. Menjadi ibu susuan. Yang ar-radha'ah tadi tu. Dia tengah-tengah malam ni kena gurau sikit Abang Ili. Faham. Kemudian ayah susuan tadi tu, walau tu anak perempuan angkat dia yang disusukan oleh isteri dia tak boleh jadi wali. Tidak boleh jadi wali. Tak boleh jadi wali, tak boleh dibentikan, tak boleh. Itu ada dalil yang jelas. Baik. Jadi apa yang dia boleh buat apabila berlaku proses nak walimah kan anak dia, anak angkat dia, dia kena balik kepada wali yang asal. Wali mujbir dia. Jadi balik kepada ayah yang mempunyai biological relationship. Baik. Ayah yang sebenar. Ni walaupun proses pengangkatan tu sempurna dan sebagainya, bab wali kena balik kepada. Ya. Baik. Saya seronok bila tuan sebut tadi Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952. Dia ustaz kena tahu juga benda tu kan. Kalau dia jawab hukum bang undang-undang dia tak tahu. Dia kena tahu. Walaupun dah ada sijil pengangkatan dan sebagainya, hukum tetap hukum. Kecuali dah syari ayah tak dapat. Waktu tu wali yang dilantik oleh Amirul Mukminin, wali raja tu disebut wali hakim. Okey. Ustaz, dalam hal ini misal kata keluarga kandung itu langsung tidak ambil peduli sampailah tempoh berkahwin dan akhirnya dicarilah anak angkat itu untuk berkahwin dan sebagainya. Masih ialah mengikut hukum memang hak dia sebagai wali bapa kandung, bapa biological family itulah. Tapi dari segi perkara-perkara lain seperti tuntutan hak dari segi pendapatan kalau misalnya anak dah bekerja dan sebagainya, itu bagaimana? Baik. Saya suka menjawab soalan ini mengikut hukum itu dia sesuai dengan masa dan zaman. Dia tak boleh dakwa kau anak aku, kau begitu begini kan. Tetapi apa pula tanggungjawab bapa yang asal dengan keluarga ibu asalnya terhadap anak tersebut? Jika berlaku seperti kenyataan tadi sampai 5-6 tahun dan ditambah pula oleh Tuan Musa tadi sebut anak tersebut sugar bugar, dia tak ada hak lagi untuk nak sebut tentang ungkit-ungkitan dan sebagainya. Tetapi hukum tetap hukum. Apabila ayah sebenar anak tadi itu meninggal, dia mempunyai hak menuntut faraid daripada ayah dia atau ibunya atau keluarga yang sebenar dia. Itu uniknya kita ni. Kadang-kadang contoh beginilah, saya ambil contoh sikit. Bab talak, perceraian. Setengah orang dia mudah jatuhkan talak sebagainya. Tapi kalau ikut undang-undang, dia tak boleh senang-senang melafazkan kecuali di hadapan hakim dalam mahkamah. Baru dikira sah. Kat luar kena denda dulu. Jadi benda sebegini dia datang serentak. Pentadbiran terhadap hukum tu ada. Jangan kita memahami agama kita ni dengan fahaman yang kita sebut
leceh lah, biasa-biasa je. Tak, kita agama yang hebat. Inna dina indallahil Islam. Jadi pentadbirannya juga hebat. Okey, apabila begitu, adakah seolah-olah macam keluarga kandung ini melihat satu ketidakadilan berlaku sebab tak jaga dia pun, dia dijaga oleh sampai segar bugar seperti tuan Musa kan. Tiba-tiba bab faraid selepas kematian ayah kandung tu, dia dapat juga hak dia. Jadi bagaimana Islam menyantuni situasi macam ni? Cantik. Hubungan yang tetap ada dan tidak boleh dipotong sampai bila-bila, tetap tidak boleh dipisahkan. Baik. Walau keadaan apa pun yang berlaku. Dia begini ya Maili. Apa yang diharamkan syarak daripada zaman Nabi kita ada lagi, tetap berkekalan sampai kiamat. Apa yang dihalalkan juga tetap sampai kiamat. Jadi benda ini dah gazetted sebagai satu hukum. Sebab tu timbul benda yang kita sebut sebagai tak puas hati dan sebagainya dekat dalam ni. Ikut hukum kita kena redha. Redha sebab cakap tentang hak, dia tetap punya hak. Okey, baik. Ustaz dan tuan, kita ada satu blok lagi, kita berehat seketika ya. Kembali selepas ini kita nak dapatkan rumusan dan juga pesanan. Teruskan bersama Kalam Syarab pula. Dalam Syarab pula dan Tuan Musa, dalam hal-hal macam ni kan, satu lah antara perkara yang barangkali itu stigma sajalah, tapi ini juga menjadi dilema bila nama bapa angkat tu diletakkan sekali dengan nama ni kan. Jadi adakah itu akan mendatangkan sebarang masalah? Dia sebenarnya bila banyak kes yang berlaku bila bapa angkat ni dia bankan kepada dia. So bila anak tu, contoh anak perempuan, anak lelaki mungkin tak ada masalah lah. So anak perempuan bila dia nak berkahwin, macam masa Ustaz sebut tadi lah, dia perlu cari wali dia balik. Ada setengah kes tu yang disembunyikan langsung. Ibu bapa angkat yang angkat nikah. So bila bapa angkat yang angkat nikah, nikah tu jadi tak sah. Sebab nama dia dah dibinkan kepada bapa angkat. Jadi seolah-olah itulah wali. Itulah wali dia. So ada kes yang berlaku. Dan bila nikah tak sah, so anak yang lahir tu pun dia akan jadi anak yang syubhah. Jadi so banyak berlakulah. So ada kebaikan dan ada keburukan. Sebab setengah daripada kita ni dia letak binkan kepada bapa angkat tu sebab dia tak nak anak tu tahu. Dia tak nak anak tu rasa lain lah, stigmanya dan sebagainya. Sekolah nanti kan, kenapa kau bin lain? Ayah kau nama dia Lutfi, kenapa kau bin Muhammad? So itu dia nak elakkan daripada benda tu berlaku. Maksudnya nak tak nak kena jujur dalam situasi. Jujur dalam keadaan tu maksudnya mungkin Ustaz boleh komen dalam setengah keadaan saya secara peribadi tidak menjadi masalah kalau kita nak binkan kepada bapa angkat. Tetapi bapa angkat tu perlu tahu dan dia juga perlu maklumkan kepada orang lain. Sebab kalau katakan nanti berlaku perkara yang tak diingini ataupun contoh nak kahwin tadi tu, so ada orang yang tahu yang menyedarkan membawa perkara sebenar tu kepada pihak yang sepatutnya. Okey, baik. Ustaz, saya ada 2 minit je Ustaz. Jam dah bunyi. Okey. Silakan. Macam mana nak memastikan perkara ini sebab nak tutup malu tu satu jadi dibin ke, kemudian akan menjadi masalah mencari wali dan sebagainya. Bagaimana kita boleh melihat perkara ini dan boleh berterus terang dengan situasi ini sama ada dengan anak angkat itu sendiri ataupun dengan masyarakat supaya kita tahu ini anak angkat bila kahwin ni walinya ialah bapa kandungnya dan sebagainya. The truth is truth, nothing truth but truth. Betul. Jadi kita kena perjelaskan benda ini untuk mengelakkan kemudaratan yang lebih besar di hadapan. Jadi benda sebegini tak perlu malulah. Sebab masyarakat hari ini kemodenan yang berlaku membawa masyarakat kita transparan, telus. Dan anak angkat tak perlu rasa malu je saya jadi anak angkat. Patut dia berbangga sebab telah dipelihara oleh keluarga yang lebih berat pada diri dia. Dan jangan dia letak satu dengan izin blame. Mengatakan yang tak baik pada keluarga dia. Ada hikmah dia. Saya nak tutup kesimpulan ni, kawan-kawan saya banyak ibu-ibu mereka ialah daripada bangsa Tionghoa yang diberi oleh mak ayah mereka kepada orang Melayu untuk dijaga. Bukan cakap sekadar tu saja, pelihara seperti anak kamu, kata dia. Dan cukup harmoni, masya-Allah.
atas tanggungjawab kita untuk mengharmonikan situasi supaya tidak berlaku perkara-perkara memudaratkan. Ustaz Rudi, terima kasih banyak. Terima kasih sudah menjemput. Tuan Musa, terima kasih banyak-banyak. Kita sampai penghujungnya. Esok dikuatkuasakan kawalan pergerakan. Jadi berhikmahlah dalam menjaga diri kita dan juga orang sekeliling kita. Ya, kita bercakap tentang situasi yang sangat membimbangkan COVID-19 ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Saya Ali Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan pastikan anda jaga keselamatan, jaga kesihatan, jaga kebersihan, ya, amalkan gaya hidup yang sihat supaya dapat kita kekang segala perkara-perkara yang membimbangkan kita sekarang ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.